Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sehabis kena gulung MP pembangkang, termasuklah Syed Saddiq Sipak Raga, sahabat-sahabat semua, ya, dengan YB Rafizi Ramli dalam sesi penggulungan untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan, ya, dalam sesi perbahasan yang dibuat oleh pembangkang, ya, maupun dalam ahli parlimen kerajaan. Jadi sahabat semua, menarik bagaimana YB Rafizi Ramli menjawab beberapa isu yang hangat dijadikan isu politik, dipolemikan ataupun ditunggang oleh ahli-ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu, antaranya gaji, kenaikan gaji, antaranya yang paling hebat adalah kriteria T15 dan juga subsidi, penyasaran subsidi petrol RON 95 dan macam-macam lagi lah yang mereka cuba provokasi dan sebagainya, tetapi dijawab dengan padu, ya, oleh YB Rafizi Ramli. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk mendengar sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Puan Yang di-Pertua, ahli Dewan yang dihormati sekalian. Terima kasih kepada 83 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara-perkara di bawah bidang kuasa Kementerian Ekonomi. Perbahasan 83 ahli Dewan itu menyentuh pelbagai perkara yang boleh dirangkumkan di bawah topik-topik besar seperti berikut. Pertama, mengenai pertumbuhan ekonomi negara dan perancangan ekonomi jangka panjang. Kedua, soal kos sara hidup, soal harga, soal inflasi dan juga penyasaran subsidi dan mekanismenya. Ketiga, agihan peruntukan pembangunan, dan keempat, inisiatif baru bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara. Sebelum itu, saya ingin menjawab dua soalan khusus berkaitan peruntukan yang dibawa oleh Tanjung Karang. Tanjung Karang ada. Dan juga Kuala Pilah. Kuala Pilah ada. Dua-dua tak ada, jadi bolehlah disampaikan berita baik ini kalau Tanjung Karang dan Kuala Pilah ada mendengar. Untuk Kuala Pilah, saya ingin memaklumkan bahawa Kementerian Ekonomi telah meluluskan permohonan KPKT untuk pembinaan pasar baru Kuala Pilah. Malah dalam belanjawan 2025, sejumlah yang besar diperuntukkan kepada KPKT untuk membina pasar-pasar baru di seluruh negara, dan ini akan diteruskan dalam tahun-tahun yang akan datang. Saya juga ingin menyampaikan berita baik kepada penduduk Tanjung Karang umumnya berkenaan pertanyaan Tanjung Karang mengenai jalan susu keluar Lebuh Raya Pantai Barat ataupun WCE. Kementerian Ekonomi juga telah bersetuju untuk meluluskan jajaran untuk memudahkan akses orang ramai ke Hospital Tanjung Karang, maka satu susu keluar yang baru sebelum tol supaya orang ramai boleh keluar pergi hospital tanpa membayar tol akan dibina di Tanjung Karang sebagai jalan susu keluar WCE. Puan Yang di-Pertua, saya berterima kasih kepada ahli-ahli Dewan yang peka dengan pelbagai cabaran ekonomi negara. Payah besar dan tenggara membangkitkan mengenai perancangan jangka panjang ekonomi negara sehingga 2050, manakala Larut, Bagan, Miri contohnya ada menyentuh mengenai enjin pertumbuhan baru dan penambahbaikan struktur ekonomi negara. Prestasi ekonomi tahun ini menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan, iaitu pada kadar 5.1% bagi separuh pertama. Pertumbuhan KDNK dianggarkan berkembang sebanyak 4.8% hingga 5.3% untuk tahun ini, melebihi sasaran awal antara 4 hingga 5%. Anggaran ini turut mengambil kira prestasi semasa ekonomi dan perdagangan dunia serta jangkaan peningkatan permintaan dalam negeri dan keadaan pasaran buruh yang kekal baik bagi tempoh separuh kedua tahun 2024. Berhubung dengan soal perancangan dan visi jangka panjang yang ditimbulkan oleh anggota-anggota Dewan, kerajaan mengambil pendekatan yang pragmatik dalam membangunkan perancangan ekonomi,
Sementara kita faham bahawa negara memerlukan visi ekonomi yang berjangka panjang, kita juga mengambil kira beberapa perkara dan keperluan mendesak untuk membetulkan struktur ekonomi negara sekiranya visi jangka panjang itu hendak direalisasikan. Ini mengelakkan kesilapan-kesilapan dahulu yang pernah berlaku, yang mana pelbagai wawasan ekonomi jangka panjang dibentangkan kepada rakyat, tetapi kelemahan-kelemahan struktur yang memerlukan reformasi yang berani itu tidak diambil kira dan tidak dilaksanakan. Akhirnya, wawasan demi wawasan itu hanya menjadi rujukan di dalam perbahasan di dalam Dewan ini. Tetapi saban tahun, dalam keadaan persaingan serantau dan global yang semakin sengit, akhirnya aspirasi ekonomi kita tidak kesampaian. Dan kita ada macam-macam perancangan dan wawasan, tapi yang membezakan sama ada wawasan atau perancangan itu boleh berlaku ialah sebenarnya beberapa perkara yang perlu dibuat secara mendesak. Sebab itu, rancangan-rancangan ekonomi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani setakat ini merangkumi keperluan jangka masa terdekat, perancangan sederhana dan juga perancangan masa panjang yang disesuaikan mengikut perancangan ekonomi makro dan juga struktural. Keutamaan kerajaan tertumpu kepada 3 perkara asas yang kita telah bentangkan sebelum ini sejak daripada awal. Pertama, untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara melalui peningkatan hasil dan penyasaran semula subsidi dan juga rasionalisasi perbelanjaan untuk mewujudkan perbelanjaan awam yang bertanggungjawab. Kedua, mengenal pasti sumber pertumbuhan baru, dan ketiga, melaksanakan reformasi struktur ekonomi ke arah rantaian nilai yang lebih tinggi. Kerangka ekonomi madani contohnya meletakkan wawasan ekonomi dalam masa sederhana iaitu 10 tahun. Ini membolehkan pemantauan dan penyelarasan yang lebih cepat supaya sebarang kelemahan dapat diatasi segera. Kalau dia terlalu panjang, maka kita tunggu sampai ke sudah 20 tahun. Lepas 5 tahun kita rasa ni tak berlaku, kita anjak lagi dan kita anjak lagi. Sebab itu keputusannya awal-awal ialah kerangka ekonomi madani itu mengambil jangka masa sederhana. Kemudian kita juga ada kerangka-kerangka ekonomi bersifat sektoral yang berperanan memperkuatkan asas ekonomi kita untuk memenuhi kehendak kedua dan kehendak ketiga tadi, iaitu untuk mencari sumber pertumbuhan baru dan menambah baik struktur ekonomi ke arah penciptaan nilai yang lebih tinggi. Contohnya, Pelan Hala Tuju Peralihan Negara ataupun NETR bersifat serampang dua mata. Selain dari membina industri baru berasaskan peralihan tenaga yang bernilai tinggi, ia juga memastikan kemampanan dan keterjaminan tenaga untuk pertumbuhan negara sehingga tahun 2050 untuk mengelakkan kita bergantung kepada import tenaga di masa akan datang. Begitu juga dengan Pelan Induk Perindustrian Baru atau NIMP, iaitu untuk memastikan selain daripada ada sektor baru yang bernilai tinggi yang berkembang, ia juga untuk memastikan ekonomi kita beralih ke rantaian penciptaan nilai yang lebih tinggi, iaitu daripada memasang semikonduktor kepada mereka bentuk semikonduktor. Tuan Sri Yang di-Pertua, tetapi aspirasi ekonomi yang digariskan di dalam rancangan-rancangan ekonomi ini tidak akan berjaya dan wawasan akan tinggal wawasan seperti sebelumnya jika beberapa reformasi mendesak tidak dilaksanakan. Reformasi-reformasi ini adalah prasyarat kepada kerangka ekonomi masa depan. Tak kiralah untuk tahun 2030, 2040, 2050, kecuali kita membaiki soal struktur ini, maka perancangan masa depan itu besar kemungkinannya tidak akan dapat berjaya. Ini termasuklah membaiki kedudukan fiskal negara melalui pengurusan kewangan awam yang bertanggungjawab dan penyasaran semula sumber negara kepada sektor dan kumpulan yang memerlukan.
Sebab itu kita perlu lalui penyesuaian ini kerana jika hutang negara terus bertambah, perbelanjaan defisit terus membengkak sabang tahun, keseluruhan perancangan ekonomi jangka sederhana dan panjang akan gagal, tidak kiralah apa wawasan yang diutarakan pada hari ini. Begitu juga dengan reformasi pasaran buruh untuk menyelesaikan masalah ketidakpadanan peluang pekerjaan dengan kelayakan dan kebergantungan kepada pekerja asing, supaya tenaga kerja kita bekerja dalam sektor bernilai tinggi dan dibayar gaji yang selari dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Sebahagian besar kritikan-kritikan kepada kerajaan mutakhir ini sebenarnya adalah mengenai beberapa keputusan besar yang perlu dibuat untuk memperkukuhkan asas ekonomi negara, supaya wawasan ekonomi jangka sederhana dan panjang yang digagaskan itu dapat direalisasikan. Ini termasuklah soal penyasaran semula subsidi tenaga daripada elektrik, diesel dan sekarang ini RON 95, soal kenaikan gaji minima, kenaikan gaji kaki tangan awam, pelaksanaan gaji progresif untuk pekerja swasta dan usaha kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing secara berkala, terutamanya contohnya melalui pelaksanaan sistem levy pelbagai peringkat ataupun MTLM yang dijangka akan dilaksanakan tahun depan. Saya yakin kerajaan telah mengenal pasti dan menyusun strategi dan program ekonomi yang baik untuk memenuhi tuntutan 3 penstrukturan ekonomi tadi bagi jangka masa pendek dan sederhana. Selaras dengan itu, ini membolehkan Kementerian Ekonomi menumpukan pula kepada wawasan ekonomi dan kesejahteraan rakyat bagi jangka masa panjang yang kini akan dibentangkan di dalam RMK 13. Penyediaan RMK 13 rancak digerakkan sekarang dan dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada suku ketiga tahun 2025. RMK 13 dijangka dan dirangka dengan lebih holistik, strategik dan inklusif, bukan sahaja untuk sasaran tempoh 5 tahun akan datang, tetapi membentangkan visi ekonomi dan kesejahteraan rakyat sehingga ke tahun 2040. Oleh kerana perancangan ekonomi yang mendesak untuk jangka masa pendek dan sederhana telah pun dilaksanakan setakat ini, maka RMK 13 akan memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang lebih meluas untuk menyokong aspirasi ekonomi negara seperti pendidikan dan penataan ekosistem bakat dalam negara, seperti khidmat sosial iaitu kemampanan sektor kesihatan dan perlindungan sosial, dan juga untuk menangani cabaran-cabaran baru melalui agenda negara menua yang akan dibentangkan insya-Allah tahun depan sebagai kertas putih permulaannya. San Sri Yang di-Pertua, ada masa 33 minit, saya tahu semua orang tunggu untuk tanya tentang T15. Tapi sebelum itu, saya ingin menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Paguh dan Labuan terlebih dahulu mengenai gaji progresif. Paguh bertanya, Paguh tak ada, tapi Paguh ada bertanya sama ada gaji progresif diteruskan. Jika Paguh mengikuti ucapan Tambun atau membaca teks ucapan, Paguh sepatutnya perasan bahawa Yang Amat Berhormat Tambun telah pun mengumumkan bahawa gaji progresif akan dilaksanakan secara penuh bermula tahun 2025 dengan peruntukan 200 juta bagi 2025 yang akan memanfaatkan sekitar 50,000 orang pekerja swasta yang layak. Kerajaan memberi tumpuan untuk menaikkan gaji pekerja sektor formal melalui 3 kaedah. Kenaikan gaji kaki tangan awam telah berlaku, kenaikan gaji minima telah berlaku dan gaji progresif akan dilaksanakan secara penuh bermula tahun 2025. Kita sedia maklum bahawa kenaikan gaji minima semata-mata tidak menjamin kenaikan gaji pekerja swasta, terutamanya yang separa kemahiran ataupun yang berkemahiran tinggi. Itu kesan yang kita tengok sekarang, yang mana gaji permulaan graduan adalah rendah. Malah saya pun telah membentangkan satu kertas putih mengenai gaji progresif tahun lepas untuk menunjukkan bahawa kenaikan gaji minima sebenarnya
telah mewujudkan satu fenomena baru, iaitu dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, yang dipanggil wage compression ataupun himpitan gaji, yang mana gaji permulaan ataupun kenaikan gaji kepada mereka yang separa kemahiran ataupun berkemahiran tinggi, yang rata-ratanya rakyat Malaysia berbanding dengan gaji minima yang banyaknya pekerja asing, oleh kerana adanya gaji minima, itu telah meningkatkan wage compression yang menyebabkan kenaikan gaji pekerja kita dan juga gaji graduan sebenarnya lebih perlahan walaupun gaji minima telah dinaikkan. Projek Rintis telah dilaksanakan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan Kesuma bermula Jun 2024 hingga Disember 2024. Itu tempoh masanya untuk kita mendapatkan pengesahan awal kesan pelaksanaan gaji progresif kepada 1,000 syarikat swasta yang disasarkan. Kalau kita ingat semasa dibentangkan, seperti biasa, ada banyak pandangan sama ada ini akan berkesan, sama ada ia akan diterima oleh majikan, adakah majikan akan menyambutnya dan sebagainya. Sebab itu kita buat projek rintis terlebih dahulu. Dan pengesahan awal ini diperlukan untuk menilai keberkesanan pendekatan gaji progresif dan penerimaan majikan kepada skim ini, agar kerajaan dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk melaksanakannya secara menyeluruh. Sekejap lagi pendang, saya bagi sedikit dan suka saya melaporkan kepada Dewan hasil dari projek rintis itu, kesan skim gaji progresif kepada pekerja-pekerja dari syarikat yang turut serta adalah seperti berikut. Bagi gaji permulaan, pekerja mengalami kenaikan gaji RM250 seorang sebulan, iaitu median gaji baru di bawah skim gaji progresif sebanyak RM2,200 berbanding dengan median gaji asal sebelum gaji progresif sebanyak RM1,950. Bagi pekerja yang berpengalaman, yang ini yang dah kerja 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya, yang diukur berdasarkan kenaikan gaji tahunan, peningkatan gaji di bawah skim gaji progresif adalah sebanyak RM200 sebulan, iaitu median gaji progresif RM2,400 berbanding dengan median gaji sebelum skim gaji progresif sebanyak RM2,200 sebulan. Dia pendang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri di-Pertua. Saya tertarik tentang gaji minimum dan juga gaji progresif tadi. Alhamdulillah, kita ucap terima kasihlah kepada kerajaan kerana telah membuat satu kajian tentang kenaikan gaji. Setiap 2 tahun sekali akan berlaku kenaikan gaji melalui MPJM. Saya cuma nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan bila kenaikan gaji, dia akan ada networking atau perangkaian kepada kenaikan harga barang dalam pasaran. Jadi apakah persediaan kerajaan untuk nak menyelaraskan perkara ini supaya dapat menyekat dengan lebihan gaji yang tinggi dan rakyat dapat harga barang yang tidak terlalu meningkat kerana kenaikan gaji ini. Dia akan proses rangkaian ataupun dia panggil ekonomi circulation ini, cycle ekonomi ini akan berangkut sampai kepada konsumer yang akan membayar semua daripada kenaikan ini. Terima kasih. Terima kasih pendang. Soal kenaikan gaji ini berkait dengan 2 lagi parameter ekonomi yang kita perlu kawal dan imbangkan. Ya. Satu sudah tentu soal inflasi, betul. Tetapi pada masa yang sama ia juga soal pertumbuhan ekonomi. Tambahnya ekonomi kita sudah menjadi ekonomi yang berasaskan perkhidmatan. Maka perbelanjaan dalam negara itu adalah penyumbang terbesar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi sebab itu kita kena imbangkan. Kalau kita nak kata tak boleh naik gaji sebab takut nanti inflasi naik, tapi kalau tak naik gaji, rakyat pun tertekan dan pertumbuhan ekonomi negara pun juga akan terkesan juga. Jadi sebab itu saya ingat kalau satu perkara yang cukup diberi penekanan oleh pentadbiran sekarang yang saya akan terangkan selepas ini mengenai keputusan RON 95 ialah dengan kita betul-betul memantau dan melihat aliran kenaikan harga barang. Jadi setakat ini
Sebab itu perlu ada projek rintis dan sebagainya. Setakat ini, inflasi yang ada sekarang ini adalah pada keadaan yang paling rendah. Jadi sudah tentu, sebab itu kalau orang bertanya, kenapa tidak dinaikkan terus daripada 1,700 kepada 2,000 contohnya. Itu adalah antara imbangan-imbangan yang perlu kita buat untuk memastikan kita dapat capai ketiga-tiga perkara ini. Gaji naik, inflasi dapat dikawal pada paras 2% yang ada sekarang, dan pada masa yang sama, itu juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang sudah tentu akan membantu rakyat lain keseluruhannya. Aitam dengan Mua, bagi saya masuk dulu soal subsidi dan sebagainya, saya ingat. Sebab masa hanya 25 minit. Baik, sebelum itu Menteri, saya minta wabi-wabi yang tidak bertanya dan tidak berhujah atau berbahas tidak boleh mengukakan perkara baru. Baik, ini ialah respon Menteri kepada perkara-perkara yang telah pun dibahaskan. Sila Menteri. Yang betul, saya memang menyentuh tentang apa yang telah dihuraikan dari gaji minima. Tadi sila Menteri ke sila Aitam? Bagi Menteri jawab dulu. Ya. Sebab kita ada 25 minit lagi. Baik. Saya telah sebut tadi, skim gaji progresif ini akan dilaksanakan secara meluas bermula 2025 ini, dan kumpulan sasaran yang seterusnya ialah 50,000 orang pekerja swasta yang menjadi batch seterusnya, dan setiap tahun kita berharap dengan kedudukan kewangan yang lebih baik, lebih ramai pekerja swasta yang akan mendapat manfaat ini. Baik. Seterusnya, Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin beralih kepada soal inflasi dan juga penyasaran subsidi. Saya menghargai keprihatinan semua pihak bersabit dengan soal kos sara hidup, kenaikan harga dan inflasi yang sekarang ini sebahagian besar daripada perkara yang ditimbulkan daripada 83 ahli dewan itu adalah bersabit perkara-perkara ini. Kalau terlajak sedikit pun Tan Sri Yang di-Pertua, saya minta lebih sedikit nanti. Kerajaan mengambil masa hampir 2 tahun untuk membuat keputusan mengenai penyasaran semula subsidi RON 95 ini. Jadi kalau Mua kata fikir umum dulu, fikir kemudian, tak betul. Sebenarnya kita ambil masa selama itu untuk membincangkan berkali-kali. Dan kita dah bentangkan di sini pun berkali-kali dari segi konsepnya, keperluannya. Kita juga telah bincang di semua peringkat kerajaan, di majlis-majlis antara kabinet dan juga beberapa kali di Jemaah Menteri sendiri. Perbincangan yang panjang itu mengambil kira keutamaan kerajaan seperti yang disebut oleh pendang, iaitu apa sahaja perkara yang diambil keputusannya oleh kerajaan mestilah melindungi seberapa banyak rakyat dari terkesan dari sebarang kenaikan kos, baik secara langsung atau tidak langsung. Pandangan mengenai penyasaran subsidi ini banyak. Pandangan mengenai kedudukan fiskal negara yang perlu diperkukuh pun sedia diketahui semua orang, termasuk ahli-ahli dewan. Dan setakat ini saya tengok, tidak ada mana-mana ahli dewan yang mempersoalkan beberapa perkara pokok mengenai kedudukan fiskal negara. Pertama, bahawa kita perlu mengurangkan defisit, come what may. Kedua, kita perlu mengurangkan hutang kita, come what may. Dan yang ketiga, kita perlu menguatkan kedudukan fiskal kita, kerana semua yang dirancang, semua yang nak dibuat ini, baik permintaan oleh semua wakil rakyat atau menteri, dia tak dapat dilaksanakan kalau ketiga-tiga perkara pokok ini tidak dapat dibuat. Tidak ada sebarang perbezaan pendapat, saya ingat Tan Sri Yang di-Pertua mengenai perkara itu. Cuma saya nak sentuh sedikit saja. Daripada pemerhatian saya, sebaik di dalam dewan ataupun di luar dewan, yang jarang kita dengar dalam hiruk pikuk mengenai keperluan fiskal negara dan kebimbangan mengenai penyasaran semula subsidi ini, yang saya sangat jarang dengar ialah kalau yang sekarang ini dilaksanakan oleh kerajaan tidak dipersetujui untuk memperkukuhkan kedudukan fiskal negara, saya masih menunggu sebenarnya apa penyelesaian alternatif daripada pembangkang. Apa sebenarnya pembangkang cadangkan kepada kerajaan suruh buat ni? Kerana kita sedia maklum, dua-dua faham,
hutang kena turun, defisit kena potong, kedudukan kewangan kena kukuh. Tapi setakat ini, sementara saya mengalu-alukan semua komen mengenai macam mana apa yang dibuat oleh kerajaan ini berisiko membawa beban pada rakyat, tapi apa sebenarnya yang dicadangkan ataupun alternatif lain oleh pihak pembangkang. Setakat ini yang saya nampak. Jawapan yang sering diberikan ialah peningkatan mendadak defisit dan hutang dalam tahun 2020, 2021 dan 2022 yang kami warisi sekarang ini adalah disebabkan oleh COVID. Saya terima, boleh. Tapi kalau sekiranya Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan satu hari nanti, saya pun nak dengar daripada Putrajaya contohnya, apakah langkah-langkah khusus yang akan diambil oleh Perikatan Nasional untuk mengukuhkan kedudukan fiskal. Sementara kita mengimbangi perkara yang disebut oleh pendang tadi, iaitu kita perlu terus membendung inflasi supaya rakyat tidak terbeban. Ini sebenarnya adalah cabaran kepada sesiapa saja, sama ada yang pembangkang ataupun yang jadi kerajaan. Berkenaan inflasi, Tan Sri Yang di-Pertua, hakikatnya sesiapa pun yang jadi kerajaan, kita akan menggunakan data yang sama, iaitu daripada DOSM. Sebab itu, pada pandangan saya, sementara kita boleh berbeza pendapat mengenai bagaimana sesuatu perkara itu dilaksanakan pendekatannya, saya minta ahli dewan satu perkara saja. Janganlah sehingga kita menidakkan data rasmi inflasi seolah-olah data itu tidak melambangkan keadaan sebenar rakyat. Kerana bila saya tengok perbahasan-perbahasan, banyaknya yang menimbulkan menjurus ke arah itu. Data inflasi setiap bulan ini memberi dua gambaran penting. Pertama, ia memberi trend peningkatan harga keseluruhan kerana angka inflasi adalah angka komposit yang menggabungkan kenaikan harga mengikut kategori seperti makanan mentah, makanan siap dibeli, makanan di restoran, elektrik, api, pengangkutan dan sebagainya. Data 2%, 1.9% itu adalah data komposit yang telah pun dikira mengikut wajaran. Dan ini adalah standard antarabangsa, bukan hanya digunakan di Malaysia. Dan kedua, data inflasi menunjukkan berapa tinggi kenaikan itu berlaku kerana jika kita amati laporan inflasi setiap bulan, ada saling kait di antara angka inflasi keseluruhan dengan kenaikan mengikut kategori tertentu. Jadi saya nak bagi contoh, dan ini penting untuk rakyat di luar didengar. Bagi bulan September 2024, kadar inflasi adalah 1.8% dan kadar kenaikan harga makanan dan minuman. Kerana yang ini yang selalu dilontarkan. Angka inflasi itu banyak itu 2%, tapi kita di bawah ini terbeban dengan harga makanan dan minuman yang tinggi. Jadi saya tengok satu persatu. Kalau untuk September 2024, kadar inflasi keseluruhan 1.8%. Kadar kenaikan harga makanan dan minuman, dan ini wajaran paling besar, 29.8%, kadarnya hanyalah 1.6%. Lebih rendah daripada kadar inflasi sebenarnya. Kenaikan harga makanan dan minuman pada 1.6% bagi September 2024 ini boleh diberikan perspektif berbanding rekod-rekod kenaikan harga makanan dan minuman sejak 2011. Saya semak tiap-tiap bulan kenaikan harga barang dan minuman yang jadi komponen inflasi itu sejak tahun 2011 mengikut data DOSM. Saya habiskan ini, kemudian air hitam, kemudian muar. Di antara tahun 2011 hingga 2018, Tan Sri Yang di-Pertua, kadar kenaikan harga makanan dan minuman adalah dalam lingkungan 2% hingga 5.7%. Hanya beberapa bulan saja dalam tahun 2011 ke tahun 2018 itu yang kadar kenaikan harga makanan itu dalam lingkungan 2 kepada 3%. Majoritinya adalah 3 hingga 5%. Iaitu lebih 2 kali ganda daripada kenaikan yang kita ada sekarang ni, September 2024. Ya. Kemudian, selepas Mei 2018, kerajaan bertukar.
Inflasi makanan dan minuman adalah paling rendah pada Julai 2018. Daripada 2011 hingga ke 2024, inflasi makanan dan minuman paling rendah adalah dalam bulan Julai 2018 iaitu 0.7%. Kemudian dia kekal rendah hingga ke Mei 2019, tapi dia dah mula naik kepada 1.2% iaitu kesan daripada penghapusan GST pada ketika itu. Selepas itu, kenaikan harga makanan dan minuman naik semula daripada Jun 2019 itu. Dia mula naik dan melebihi 2% daripada itu dan hanya turun sekejap semasa COVID kerana permintaan kurang. Itu pun semasa COVID, kenaikan harga makanan dan minuman ini tak banyak beza daripada yang ada sekarang, iaitu 1.3% hingga 1.9%, julat je. Jadi dalam keadaan ekonomi merudum masa itu, tak ada permintaan, berbanding dengan keadaan sekarang, kadar inflasi kenaikan harga barang makanan dan minuman boleh dibandingkan dengan zaman COVID yang ada sekarang ini. Bermula Oktober 2021, kenaikan harga barang makanan dan minuman mula naik mendadak dari 1.9% dalam Oktober 2021 kepada 7.2% dalam bulan Ogos 2022. Kenaikan harga makanan dan minuman hanya mula turun secara signifikan mulai Mac 2023. Mac 2023 6.9% kepada 4.1% bagi Ogos 2023, kemudian 2% bagi Januari 2024 dan sekarang ini kekal 1.6% bagi September 2024. Maknanya, jika kita teliti semua data ini daripada 2011 ke 2024, sebenarnya prestasi mengawal inflasi, terutamanya kenaikan harga barang makanan dan minuman, adalah terbaik sejak kerajaan Madani mengambil alih. Dari tahun 2011, hanya ada satu tempoh masa saja, iaitu Julai 2018 hingga Mei 2019 akibat penghapusan GST yang mana kenaikan harga makanan dan minuman adalah lebih rendah daripada apa yang ada sekarang. Saya huraikan semua ini supaya jangan mudah menuduh kerajaan memutarbelit angka ekonomi. Semua ini ada di segala laporan. Sedangkan jika dalam perbahasan, saya tengok dalam perbahasan ada yang dengan sewenang-wenangnya mengatakan harga barang makanan naik sampai 30%, sampai 20%. Sedangkan data rasmi yang dikumpul itu keadaannya sangat berbeza dan DOSM inilah yang turut akan membekalkan data rasmi sekiranya pembangkang akan menjadi kerajaan ataupun semasa pembangkang jadi kerajaan dahulu, data yang sama itu jugalah yang digunakan. Aitam kemudian Muar. Silakan Aitam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab dengan panjang lebar. Saya teliti semua hujah tersebut. Yang Berhormat sebut tentang data DOSM. Saya tak mempertikaikan. Tetapi selaku wakil rakyat, saya melihat realiti. Baik, too good to be true. Kalau dengan izin, apabila kita sebut 1.9, you beritahu orang kampung dekat luar, roti john naik atau tidak? Martabak naik atau tidak? Terpaksa saya dengan rendah diri kena mengaku memang dah naik. Tak apalah, kita boleh teruskan 1.9%, beritahu rakyat macam tu. Sama ada terima atau tidak, tak apa. Hakikatnya, saya nak minta penjelasan Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat, saya tidak kata kerajaan tak perlu buat rasionalisasi subsidi. Saya sokong, saya faham kekangan yang ada. Kedua, saya cuma nak bertanya, dalam keadaan ini, apakah cara terbaik untuk kita menyasarkan semula subsidi? Itu yang saya bangkitkan. Yang Berhormat kata kita tidak ada solution. Saya rasa saya yang ini menyinggung perasaan saya. Sebab setiap kali saya cakap, saya datang dengan formula. Contoh, kalau kita kata T15 tadi, ya, T15 saya kata terlalu rendah. 13,295 ringgit itu pendapatan isi rumah. Kemudian selepas PM umum, menteri kata pakai disposable income. Kemudian semalam menteri cakap belum ada kata putus.
Jadi saya sebagai wakil rakyat datang mesyuarat, saya pun kata, macam mana saya mau jawab dengan rakyat? Jadi saya minta, apakah kepastian kita? Sama ada kita betul-betul gunakan apa yang PM kata dan umum, tidak lagi pada T15 mengikut dosen. Contoh. Ataupun apa yang menteri cakap tu, boleh. Dan bila Yang Berhormat gunakan data tadi, inflasi, agak bahaya. Tanyalah, tepuk dada, tanya selera. Berapa harga nasi lemak tahun lalu dan tahun ni? Apa sebab dia? Sebab logistik cost 6% tahun lalu. Itu yang menyebabkan tambah lagi, walaupun FMB tak naik sampai 8%, tetap 6%, tetapi kenaikan telah berlalu kerana SST yang digunakan. Yang kita dah tak dapat kesan tu. Saya minta supaya Yang Berhormat, saya mungkin dari segi, saya bukan gaduh dengan Yang Berhormat, tapi saya cuma kata, ada caranya. Contoh, saya kata kalau petrol, saya setuju. Tapi kenapa tidak gunakan cara levy kenderaan? Nilai kenderaan. Kalau dia Tan Sri pakai kereta mewah macam adalah menteri pakai kereta besar, tak apa. Dia sanggup bayar setengah juta, kenakan levy 2006. Dia bayar, kita terima terus. Dan itu digunakan, dimanfaatkan untuk orang miskin. Dan cara kita membuat penyasaran juga membantu rakyat. Tetapi kita terlalu banyak variables. Pemboleh ubah terlalu banyak. Dan bila dah terlalu banyak, bila nak buat implementasi, sangat susah di bawah. Itulah pandangan saya selaku orang yang pernah duduk sana, saya duduk sini tengah-tengah, saya cuma kata practical solution for the people. Itu saja sebagai jurucakap rakyat. Terima kasih Yang Berhormat. Okey. Moa, Terima kasih. Moa, saya minta penjelasan. Tidak ada hujahan, minta penjelasan. Baik, tak ada masalah. Dua perkara Yang Berhormat Menteri. Pertama sekali, saya rasa kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Walaupun dikongsikan data dalam Dewan ini bahawa kadar inflasi masih terkawal, harga barang rendah, jelas di luar sangat berbeza. Tapi saya nak penjelasan. Adakah ia kerana cara kita mengira harga barang, khususnya food and beverages, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, Malaysia merupakan negara yang ada kawalan kepada harga yang paling banyak. Tidak kira daripada beras, gula dan barang-barang lain. Tetapi realitinya, rakyat tidak dapat akses barang-barang sebegini. Kerana beras yang harganya terkawal, bila kita pergi ke pasaran sudah habis. Gula yang harganya terkawal, bila kita pergi ke pasar sudah habis. Minyak masak, pergi ke pasar, harga terkawal sudah habis. Adakah ia kerana, I'm trying my best to be as kind as possible. Mungkin kalau ikut kadar inflasi negara, dia nampak terkawal, tetapi ia terkawal kerana harga barang di Malaysia sepatutnya terkawal, tetapi realitinya rakyat tidak dapat akses barang-barang tersebut. Dan yang kedua, penjelasan saja, kalau tidak sempat boleh secara bertulis, sebab tadi saya rasa Yang Berhormat Menteri telah jawab isu T15. Tapi saya bangkitkan dua kerisauan, bukan daripada sudut dasar atau prinsip, saya setuju, tapi pelaksanaan, iaitu hujah berkenaan moral hazard dan juga bagaimana kalau kita kira isi rumah, suami dan isteri. Kerisauan saya bagaimana wanita itu, khususnya isteri, boleh digalakkan untuk berhenti bekerja supaya mereka tidak melangkaui nilai ambang 12 ataupun RM13,000 tersebut. Saya harap perkara ini boleh dijawab. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Hai Hitam, terima kasih Nanti Muar. bagi dua dulu, lepas itu Saya gambar masuk lepas itu. mungkin Menteri yang jawab saya dulu. jawab ni nanti akan juga menjawab Kampa. Kalau tidak bagi saya jawab sedikit dan kemudian peluang pada Kampa. Tan Sri yang di-Pertua ada, kalau dia boleh lebihkan masa, dia boleh lebihkan masa. Kalau Kementerian Komoditi tak marahlah kat belakang. Masa mengambil masa dia. Baik, kepada soalan daripada Aitam tadi, nanti saya akan terangkan kaedah T15 dan pelaksanaannya. Itu juga soalan kedua daripada Muar yang saya ingat bila saya terangkan itu, dia akan memberi kepastian dan yang lebih jelas. Cuma kepada soalan Muar, sama ada inflasi ini tidak menggambarkan kerana barang tak ada dan sebagainya. Kaedah menentukan inflasi ini ialah harga itu dicerap tiap-tiap 2 minggu. Dan harga ini diambil daripada senarai yang cukup panjang dan dikemaskini setiap 2 minggu. Jadi harga yang nampak di dalam inflasi itu, memang itulah harga di bawah. Kalau nak persoalkan, ialah persoalkan wajaran barang-barang yang ada dalam tu.
Contohnya makanan dan minuman 29.8%. Kemudian kategori seterusnya yang besar sedikit ialah kategori tenaga, pengangkutan dan sebagainya. Tapi harga itu adalah harga yang telah pun diambil daripada seluruh negara, diproses melalui kaedah statistiknya. Saya boleh bagi pandangan saya yang sebelum ini telah dimainkan sebagai bahan TikTok oleh pembangkang. Semasa saya mula-mula ambil alih tugas ini, saya tengok dalam wajaran itu yang paling tinggi dan menyebabkan kenaikan inflasi pada ketika itu 5% ialah kerana yang paling tinggi naik tiap-tiap bulan ini ialah harga makanan daripada restoran dan kedai. Yang lain semua turun. Contohnya harga barang makanan restoran dan kedai pada awal 2023 peningkatan inflasi kenaikannya tiap-tiap bulan tu 7%. Berbanding dengan harga barang mentah sebenarnya hanya 4%. Jadi sebab itu saya pernah kata kalau mekanisme pasaran yang mana orang rasa ini tak padan dengan nilai dia. Ini sama yang seperti air hitam kata roti John naik harga berpanjangan lah. Sebenarnya harga itu daripada wajaran kepada inflasi kita paling besar dipengaruhi oleh harga barang makanan yang siap dibeli daripada restoran dan kedai. Berita baiknya baguslah juga dalam setahun yang lepas ni harga barang makanan di restoran dan di kedai naik begitu kerana sekarang sudah turun. Jadi kalau untuk dapat harga kenaikan barang makanan dan minuman 1.6% tadi, kerana harga barang makanan dan minuman ini dia tergolong daripada 3 kategori. Satu, harga barang mentah. Satu ialah harga barang makanan siap dibeli. Satu lagi harga restoran dan hotel. Untuk dia turun ke 1.6% yang kita ada sekarang, maksudnya kenaikan harga di barang makanan siap yang diambil daripada restoran dan kedai ini sebenarnya sudah mereda. Kalau air hitam kata 1.6% kenaikan harga barang makanan dan minuman ini tidak menggambarkan realiti, maknanya air hitam semasa zaman 2011 sampai 2018, semasa kenaikan harga barang makanan dan minuman itu 5% bulan, maksudnya masa itu lagilah tak menggambarkan realiti yang ada. Masa itu harga lagi tinggi daripada yang ada sekarang. Masalahnya begini, sebab itu kita kata semua ini perlu diimbangkan juga dengan gaji. Apabila kadar kenaikan harga makanan dan minuman ini tinggi daripada 2011, 2018, kemudian naik mencanak masa 2022, itu terus meningkatkan harga makanan itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Walaupun sekarang ini dia dah kekal stabil, sebab itu kita kena tekankan naik gaji secepat mungkin. Selagi gaji itu tidak mengatasi kenaikan terkumpul yang telah berlaku daripada 2011 itu, selagi itulah rakyat akan rasa sebenarnya harga barang ini mahal. Walaupun kenaikannya sekarang jauh lebih perlahan daripada tempoh sejak 2011 yang lain. Baik, Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak jawab dan rangkum soal T15 dan penyiasan subsidi. Seterusnya menjawab juga air hitam dan juga muar. Saya sentuh tadi mengenai inflasi dalam menerangkan mengenai penyasaran semula subsidi RON 95 kerana pertimbangan paling utama kerajaan ialah melindungi rakyat daripada kenaikan harga barang. Itu mengatasi semua pertimbangan lain. Kerajaan perlu membuat pilihan yang sukar. Di satu sudut, kita tahu bahawa amalan ekonomi negara perlu beralih dari subsidi pukal yang mengakibatkan ketirisan dan penyelewengan kepada subsidi bersasar, yang mana subsidi hanya pergi kepada mereka yang layak menerima saja. Itu tidak ada bangkangan daripada siapa-siapa. Perbincangan yang panjang ini, baik di dalam Jemaah Menteri, di peringkat kerajaan dan di dalam Dewan ini dan di luar, ialah mengenai pendekatan dan mekanisme pelaksanaan. Kerajaan ada dua pilihan besarlah, ada dua pilihan utama. Sama ada pilihan pertama, menaikkan harga ke arah harga pasaran
dan kemudian daripada penjimatan subsidi tadi disasarkan semula penjimatan subsidi itu kepada penerima yang layak melalui pindahan tunai bulanan ataupun kaedah dengan izin cash transfer. Ataupun pilihan kedua iaitu mengekalkan harga RON 95 kepada mereka yang layak dan hanya mereka yang tidak layak sahaja membayar harga pasaran. Itu pilihan kedua. Kedua-dua pilihan ini ada kekuatan dan kelemahannya. Bagi pilihan pertama, kekuatannya ialah ia lebih mudah dilaksanakan tanpa melibatkan stesen minyak. Jadi dari segi ini kalau kita lihat cash transfer tiap-tiap bulan dapat, itu lebih mudah dilaksanakan. Tetapi ada risiko, iaitu ia boleh mempengaruhi kenaikan inflasi kerana peniaga boleh gunakan alasan harga RON 95 naik maka dia nak naikkan harga. Jadi ini pertimbangan yang dibincangkan 20 bulan dalam kerajaan. Yang mana satu lebih baik? Bagi pilihan kedua, kekuatannya ialah risiko inflasi adalah rendah. Kerana 85% sasaran kita ialah orang tetap bayar macam biasa. Dia tak akan ada kenaikan harga minyak, maka tak boleh dijadikan alasan oleh peniaga untuk menaikkan harga barang. Tetapi masalahnya ialah ia lebih sukar dilaksanakan kerana melibatkan stesen minyak dan banyak dengan izin interface. Akhirnya, kerajaan memutuskan bahawa pertimbangan inflasi itu untuk memastikan harga barang tidak naik itu mengatasi pertimbangan pelaksanaan, secara tidak langsung menjawab soalan yang ditanya oleh Air Hitam. Keputusan yang kerajaan buat ialah sebenarnya keutamaan kita ialah mengekalkan inflasi pada kadar yang rendah ini sementara kita nak naikkan gaji. Jadi oleh sebab itu kaedah pelaksanaannya ialah melalui harga dua peringkat ataupun dengan izin two-tier pricing, iaitu harga subsidi kekal kepada penerima yang layak dan hanya mereka yang tidak layak akan membayar harga penuh. Ini memerlukan operasi di stesen minyak pada dua peringkat pula. Satu peringkat dengan izin back end, iaitu pangkalan data yang mengesahkan kelayakan seseorang bila dia beli, dan satu lagi peringkat dengan izin front end, iaitu operasi membeli minyak pada harga subsidi. Penyelarasan kini sedang berlaku di antara Kementerian Ekonomi yang pada dasarnya bertanggungjawab kepada hal ehwal kelayakan ataupun back end dan juga Kementerian Kewangan yang secara dasarnya bertanggungjawab kepada pelaksanaan operasi ataupun front end yang melibatkan stesen minyak, sistem pengesahan dan sebagainya. Umumnya ini bermakna seseorang pembeli akan mengimbas kad pengenalan di stesen minyak, identitinya itu kemudian akan disemak dengan pangkalan data di cloud untuk mengesahkan kelayakan, dan jika dia layak, harga yang dibayar adalah harga bersubsidi. Dia tak payah bayar harga pasaran. Orang selepas saya ingat beberapa bulan dilaksanakan, memang masing-masing kita tahu besar kemungkinan semua yang ada dalam dewan ni tak payah nak scan lah. Memang tak layak, memang kena bayar harga pasaran. Orang bila dia dah biasa scan 2-3 kali, dia tahu dia layak. Maka setiap kali dia nak beli tu dia memang kena scan untuk mendapatkan harga subsidi. Ini seterusnya membawa kepada persoalan yang paling hangat, iaitu kriteria kelayakan. Siapa yang layak ni? Bagaimana golongan yang disebut T15 ini akan ditentukan? Saya nak perbetulkan sedikit. Kalau semak ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, Yang Amat Berhormat Tambun tidak pernah sebut pun T15 ini adalah merujuk kepada pendapatan kasar isi rumah seperti yang diterbitkan oleh DOSM. Tak pernah sebut. Dia hanya sebut golongan T15. T15, T20, T40 ini hanyalah garis statistik yang menentukan sesiapa di dalam itu sebelum dikerat jadi T15, T30, itu sudah tentu berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan.
Dan selama lebih 20 bulan, memang kerajaan telah memberi bayangan bahawa kita akan beralih daripada kaedah pendapatan kasar isi rumah ini kepada kaedah yang lebih adil, yang mengambil kira beban tanggungan, saiz isi rumah, lokasi dan sebagainya. Sebab itu, Kementerian Ekonomi telah membentangkan sejak tahun lalu cadangan bahawa penilaian kelayakan sesuatu isi rumah beralih dari kaedah pendapatan isi rumah kasar kepada pendapatan boleh belanja bersih isi rumah ataupun net disposable income dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua untuk mengambil kira perbezaan kos sara hidup mengikut lokasi, saiz keluarga dan sebagainya. Dan saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua ahli dewan. Kerana dalam semua ucapan itu, saya nampak semuanya cenderung kepada kaedah pendapatan boleh belanja bersih. Kerana ini juga yang perlu diputuskan di peringkat kerajaan nanti. Tidak ada, saya tengok ahli dewan yang berbahas, ada lebih kurang 76 orang yang menyentuh isu ini, yang menyokong pengkelasan mengikut pendapatan kasar isi rumah seperti yang ada sebelum ini. Masalahnya, secara perinciannya, kalau kita menentukan 85% golongan yang layak ini mengikut kedudukan sosioekonomi berdasarkan lokasi, berdasarkan jumlah isi rumah, anak berapa, berdasarkan pendapatan dan tanggungan-tanggungan yang lain, sepatutnya kita tahulah, kita tidak akan ada satu garis nasional. Kerana kalau ada satu garis nasional, kalau kita letak katakanlah 12,000 di Kuala Lumpur, maknanya dari segi perbelanjaan dan kuasa ekonominya berlainan dari contohnya 12,000 di Gua Musang. Maka setiap kawasan itu akan ada garis dan kriteria yang berbeza-beza, yang itulah yang masuk kepada padu. Dan juga konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kita telah terangkan sebelum ini. Tan Sri, saya minta 2-3 minit lagi. Saya bagi 3 minit. 3 minit. Sampai itu landing. Okay. Sebab itu pada masa ini, padu dibangunkan sebagai repository utama profil individu dan isi rumah yang turut mengandungi maklumat demografi, sosioekonomi dan pendapatan kasar. Pada masa ini, hasil daripada pengintegrasian data, padu mengandungi profil demografi dan sosioekonomi terpilih bagi individu dan isi rumah warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia yang meliputi 30.1 juta individu. Menerusi analisa padu, kerajaan telah memperkenalkan satu pendekatan baru iaitu perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW dan pendapatan boleh guna bersih bagi isi rumah dan individu. Kalau pergi ke DOSM atau semak media sosial sekarang, yang tengah viral sekarang ini ialah setiap orang sedang semak pendapatan asas kehidupan wajar masing-masing. Itu adalah satu ukuran untuk satu keluarga di tempat tertentu. Saya tak boleh benarkan sebab saya nak habiskan. Kecuali Tan Sri bagi 5 minit lagi lah. T15. Terpulang pada Menteri. Saya ingat itulah. Saya dah bagi 3. Saya akan jawab T15 lepas ini. Jadi saya juga ingin memperbetulkan sedikit dakwaan bahawa pembangunan padu melibatkan perbelanjaan sebanyak 85 juta ringgit. Aitam selalu sebut ini dalam TikTok dia dan sebagainya. Dakwaan ini tidak benar. Setakat September 2024, kos pembangunan dan pelaksanaan padu adalah 31 juta ringgit dengan pecahan berikut. Pembelian perkakasan ICT seperti server, firewall, network security hardware, RM890,000. Perisian ICT seperti API yang memang kena bayar, contohnya untuk melakukan eKYC dan juga kepada semua platform database encryption sebanyak 4.6 juta. Cloud computing dan pengujian sistem, yang ini kena bayar kepada cloud computing. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Ambil lah siapa pun kena bayar yang ini, 6.4 juta.
Dan yang mahal itu ialah operasi pendaftaran pengguna kerana kita terpaksa menggaji MyStep yang perlu digerakkan ke seluruh negara untuk menjaga kaunter pendaftaran dan masuk kampung. Kalau tidak, ahli dewan juga bising. Kenapa orang tak mendaftar? Yang itu yang mahal, iaitu 19.3 juta. Semuanya dibangunkan sendiri oleh kaki tangan awam yang bersengkang mata, dan kalau ia dilaksanakan mengikut kaedah lama yang melantik orang luar, jumlahnya melepasi ratusan juta. Jadi sebab itu saya mohon supaya kita ambil perhatian untuk melaksanakan penyasaran subsidi ini. Kita perlukan padu, dan padu kosnya itu adalah kos yang perlu dibayar dan dibayar kepada kaki tangan kerajaan melalui MyStep pun, selain daripada kos-kos cloud computing dan sebagainya. Baik, walau apa pun kritikan terhadap padu, saya tak boleh bagi sebab masa dah nak habis dah. Wujudnya padu boleh hantar dekat TikTok Putrajaya. Saya jawab dekat TikTok kemudian. Okey, terima kasih. Wujudnya padu membolehkan kerajaan beralih daripada pendekatan pendapatan kasar kepada pendapatan boleh belanja bersih seperti yang banyak disuarakan sekarang. Dan PAKW, perbelanjaan asas kehidupan wajar, merujuk kepada jumlah perbelanjaan bulanan yang diperlukan oleh sesuatu isi rumah dan individu untuk mencapai kehidupan wajar yang memenuhi keperluan, kehendak dan kemampuan untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Ini memang telah mengambil kira contohnya entertainment, contohnya belanja yang lain, bukan mengikut garis kemiskinan. Dan nilai PAKW ditentukan oleh dua faktor utama, iaitu lokasi dan ciri demografi seperti umur, jantina dan saiz isi rumah. Oleh itu, nilai PAKW bagi setiap isi rumah adalah berbeza-beza bergantung kepada ciri-ciri demografi dan juga lokasi tempat kediaman. Dan untuk mereka yang nak ambil tahu lagi, boleh semak di app yang telah dilancarkan oleh DOSM dan boleh tahu PAKW di kawasan masing-masing. Oleh itu, pengelasan mereka yang layak atau tidak layak untuk menerima subsidi RON 95 adalah berdasarkan kepada pendapatan boleh belanja bersih, dan hasrat kerajaan adalah sehingga 85% dari isi rumah mengikut kaedah ini akan menerima subsidi kerana ia adalah lebih adil dan saksama. Cuma pada peringkat sekarang, ia perlu diperhalusi kriterianya kerana hendak dilaksanakan, dan perkara ini sedang diperhalusi oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan, dan keputusan akhir itu akan dibentangkan kepada jemaah menteri dan kemudian akan diumumkan kepada rakyat. Baik, Tan Sri Yang di-Pertua, saya ucap terima kasih kepada semua dan juga masa tambahan yang diberikan. Saya ingin tegaskan bahawa saya mengalu-alukan kedua-dua belah pihak kerajaan dan pembangkang bersetuju bahawa negara tidak lagi boleh melengahkan beberapa reformasi untuk memperbetulkan ekonomi kita. Soal-soal yang disebut tadi ialah soal yang akan terus perlu diselesaikan oleh sesiapa pun yang berada di dalam kerajaan. Dan saya pasti kesemua agenda besar ini akan berdepan dengan pelbagai cabaran. Oleh itu saya menghargai pelbagai pandangan dan kritikan, dan saya berdoa supaya hasilnya itu walaupun tidak nampak sekarang, tapi ia akan memastikan ekonomi dan negara kita lebih kukuh dan mampan di masa-masa akan datang. Dan kalau rezekinya Muar menjadi Perdana Menteri satu hari nanti, maka Muar tidak perlulah pening kepala dan berdepan dengan segala masalah ini kerana ia telah pun dibuat sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Menteri. Terbaik, itu dia jawapan padu daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Dengan jelas, dengan detailsnya sekali sehingga terduduk tergulung. Ahli-ahli parlimen, ahli parlimen Putrajaya cuba untuk mencelah. Tetapi YB Rafizi katakan bagi soalan anda di TikTok saya jawab di TikTok. Kita tahulah
YB Putrajaya ataupun Guru Besar Nabi TNI suka sangat main TikTok. Jadi YB TikTok sudah dia sekarang ni. Dan jawapan-jawapan persoalan daripada Muar turut dijawab dengan begitu baik sekali. Penjelasannya begitu mantap berkaitan dengan penyasaran subsidi ya RON 95 dan juga T15 sahabat-sahabat semua. Selama ini yang memberikan gambaran definisi sendiri itu adalah pembangkang. Setengahnya ada daripada mereka itu adalah ahli parlimen yang ada di dalam kerajaan. Sedangkan kerajaan sendiri khususnya YB Rafizi belum pun memberikan pencerahan berkaitan dengan kriteria definisi T15 itu. Mereka sudah membuat cerita sendiri sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik kita harapkan segala perancangan, segala dasar, segala strategi yang mahu dilakukan dan dilaksanakan ini dapat membawa negara kita ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai di sini saja itu pandangan saya. Sekiranya Anda juga mau berikan sebarang komen atau pandangan, boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.